Titi boleh bolehlah tonton semula. Okey, kita dah record. Kita akan sambung apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Minggu lepas kita dah pun selesaikan apa? Siapa masih ingat minggu lepas? Minggu lepas apa yang kita dah belajar? Siapa masih ingat? Minggu lepas kita belajar kemahiran apa? Come on. Extended notation. Extended notation. Sure? Ya. Okey, minggu lepas kita belajar pasal extended notation. Cerakin nombor. Cerakin nombor ada berapa jenis? 2. Ada 2 jenis. Yang pertama apa? Nilai digit. Mengikut nilai tempat. Mengikut nilai tempat. According to place value. Based on place value. Yang kedua? Nilai digit. Nilai digit. Based on the digit value. According to digit value. Okey, so ingat kalau nilai tempat macam mana? Dia ada nombor dia, and then dia ada rumah dia. Kalau nilai digit, dia ada nombor dia, and then dia ada bilangan sifar. Bilangan sifar tu bergantung pada belakang dia ada berapa banyak digit. Kalau belakang dia ada 3 digit, dia akan ada 3 sifar. So itu dia. So nanti kalau boleh dekat rumah kena selalu ulang kaji supaya walaupun senang, kalau tak ulang kaji takut lupa. So now untuk hari ni kita akan mulakan dengan benda yang mudah sikit. Okey, untuk hari ni kita akan belajar dulu berkaitan dengan perbandingan nilai nombor, comparison between any numbers. Alright. Kita akan bandingkan. Untuk buat perbandingan ni, contohlah. Tahu tak perbandingan ni apa? Siapa faham perbandingan ni apa? Comparison. Ialah perbandingan, comparison. Tu benda apa? Siapa boleh terangkan dekat cikgu? Ataupun bagi contoh? Siapa boleh bagi contoh kat cikgu? Perbandingan tu apa? Comparison tu apa? What is the comparison? Come on. Okey lah, kalau tak boleh. Okay, cuba tengok konsep. Kita tengok konsep dulu. Okay. Ini apa? Size kan? Size. Okey, apa yang berlaku pada, apa yang awak nampak pada size ni? Bola Kecil sepak. dan besar. Bulat. Besar. Kecil dan besar. Okay, dekat sini dia dah bagi tahu apa? Dia dah bagi tahu size. Dia dah bagi tahu dia punya size. So apa yang berlaku pada size ni? Bola sepak ni. Besar. Size dia adalah besar. So kalau bola tenis ni? Kecil. Bola tenis ni kecil. So itulah dia comparison. Itu dia comparison. Tapi ini comparison melalui size. Berdasarkan size. So ada besar, ada kecil. Okay. Apa lagi perbandingan yang kita boleh buat? Apa lagi comparison yang awak boleh buat? Tadi size. Okay. Yang sekarang ni kita buat size. Lagi? Apa lagi perbandingan yang kita boleh buat? Siapa boleh bagi cikgu idea? Bagi idea sikit. Ni size. Yang pertama size. Okey lah. Kereta. Okay, ni apa? Kuantiti. Bilangan. Kuantiti. Okey. Ini kenapa ni? Apa kuantiti ni? Satu. Ini satu ataupun sedikit. Ini Ramai. banyak. So dia punya perbandingan ni adalah banyak dan sedikit. Sedikit banyak. Itu adalah perbandingan melalui kuantiti. Okay, apa lagi perbandingan kita boleh buat? Kereta. Kelajuan. Kelajuan. Siapa pernah dengar cerita kura-kura dan Arnab? Saya. Hampir semua pernah dengar. Okay, kelajuan. Apa? Yang mana satu laju ni? Arnab. Turtle lagi laju ke? Arnab. Kamu yakin turtle lagi laju? Jangan. Arnab dia lari lagi laju. Turtle dia lari slow. So ini kita buat perbandingan melalui dia punya kelajuan. Berdasarkan kelajuan dia. Berdasarkan dia punya speed dia. Okay. Next kita tengok apa dia. Macam tadi siapa cakap tadi? Daniel ke? Daniel cakap long and short. Ketinggian. Kita bandingkan berdasarkan height awak. Okay, so ini apa? Yang pelajar lelaki tu. Pelajar lelaki tinggi. Pelajar perempuan tu rendah. So kita bandingkan melalui berdasarkan ketinggian. So ini adalah contoh-contoh. Ini adalah contoh-contoh yang kita, perbandingan yang kita boleh buat. Comparison. Tapi ini melibatkan bukan nombor. Ini melibatkan bukan nombor. Kecuali yang bilangan ni lah. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak bandingkan dua nombor. Apa yang kita nak bandingkan? Okey, kalau untuk nombor,
kita akan bandingkan yang mana satu lagi besar, yang mana satu lagi kecil. Okey. Alright. Kita tengok langkah-langkah perbandingan. Okey, langkah-langkah perbandingan, cara-cara dia. First sekali, apa yang awak kena buat? Awak kena tengok bilangan digit bagi setiap nombor. Nombor tu ada berapa digit? Kalau nombor tu digit dia lagi banyak, lagi besar ke lagi kecil? Lagi besar. Kalau nombor tu digit dia lagi banyak, lagi besar. Sekarang ni mungkin awak tak nampak. Sebab apa? Sebab cikgu tak tunjuk nombor lagi. Alright. Okay, andai kata kalau bilangan digit dia sama. Nombor yang pertama bilangan digit dia ada 3. Nombor yang kedua pun bilangan digit dia ada 3 juga. So bilangan digit dia sama. Apa nak buat? Kita tengok digit pada nilai tempat terbesar. We compare the digit at the highest place value. Kalau anda kata kalau bilangan digit dia sama, the quantity of digit dia same, kita tengok we look at the digit at the highest place value. Tengok dekat digit yang paling nilai tempat paling tinggi sekali. Alright. Andai kata kalau digit pada nilai tempat paling tinggi pun sama juga. Tengok sebelah dia pula. Tengok sebelah dia pula. Kalau sama juga, tengok sebelah lagi. Sama juga, tengok sebelah lagi. Sampailah awak jumpa yang mana satu lagi besar, yang mana satu lagi kecil. Okay, ada sebarang pertanyaan? Ada? Sekarang mungkin tak ada. Mungkin awak akan nak tunggu contoh. Okay, kita tengok contoh. Tengok contoh. Okay. Cara nak bandingkan, kita ada 2 cara tau. Sama ada kita guna frasa. Frasa tu apa? Perkataan. Okay, ini dia. Lebih daripada ataupun kurang daripada. More than or less than. Awak akan guna phrase. Phrase more than and less than. Or less than. Okay. Itu kalau kita guna frasa. Kalau kita guna simbol. Simbol. Agak-agak awak. Cuba tulis dekat bahagian chat. Simbol lebih daripada macam mana? Cuba semua sekali murid-murid. Tulis dekat bahagian chat awak. Apakah simbol untuk lebih daripada? Sekarang kita tengok. Tahu tak tahu? Semua sekali. Cikgu nak semua sekali letak. Cuba letak. Okay, ada letak simbol macam tu. Ada letak simbol tambah. Ada simbol ada yang letak simbol sama dengan. Okay. Alright. Kebanyakannya letak simbol tambah. Moden. Okay. Alright. Okay. Sekarang cikgu tunjuk dekat awak. Okay. Itu lebih daripada. Okay. Sekarang awak bagi tahu pula kat cikgu. Kalau itu adalah simbol lebih daripada. Simbol kurang daripada macam mana pula? Cuba letak dekat bahagian chat. Macam mana pula kalau simbol kurang daripada? Simbol kurang daripada. Kurang daripada macam mana? Come on. Kurang daripada. Macam-macam jawapan cikgu terima ni. Okey, sekarang cikgu tunjuk dekat awak. Okey, untuk simbol lebih daripada ataupun more than. Ini simbol dia. Kenapa simbol dia macam ni cikgu? Okey, cuba awak letak satu garisan di bahagian kiri ni. Nampak macam huruf apa? Cuba tengok. Nampak macam huruf apa? Tak nampak nampak macam huruf apa? A. B. A ke? B. Nampak A? B. Nampak macam huruf B. B adalah besar. So ini adalah simbol lebih daripada. Ini adalah simbol lebih daripada. Okey, sekarang kita tengok simbol kurang daripada. Okey, simbol kurang daripada. Cuba awak letak satu garisan di sebelah kiri dia. Nampak macam huruf apa? Kecil K. Kecil. Kecil. So ini adalah atas adalah simbol lebih daripada, bawah ni adalah simbol kurang daripada. Nak senang ingat macam itu je. Awak cuba bayangkan letak satu garisan di sebelah kiri dia. Yang ini nampak macam huruf B. Okay, ini nampak macam huruf B bila kita letak satu garisan. Ini pula nampak macam huruf K. Besar, kecil. Ini maksudnya besar daripada, ini maksudnya kecil daripada, lebih daripada, kurang daripada. Okey, boleh faham? Boleh. Dia tak guna tambah tolak. Dia tak guna tambah ataupun tolak. Tambah tolak tu nanti. Itu semasa kita belajar pola nombor, pattern number. Number pattern. Alright. Okay, now jom kita tengok soalan. Okay, soalan yang pertama kita tengok jenis yang pertama. Jenis yang pertama kita gunakan frasa. Kita gunakan frasa. Jap. Cikgu letak ni jap. Okey, kita gunakan frasa. Frasa tadi antara dua. Sama ada lebih daripada ataupun kurang daripada. Ini contoh contoh. Okey, cikgu akan terang dulu. Okey, first kali nak tahu dia lebih daripada ke kurang daripada, fokuskan nombor yang pertama ni.
Fokuskan nombor yang pertama. Okay, ini ada berapa digit? 4. Nombor yang pertama ni ada 4 digit. So ini 4 digit. 4 digit. Okay, nombor yang kedua ada berapa digit? 5. 5. Ada 5 digit. So 4 digit lagi kecil ke lagi besar daripada 5 digit? Lagi kecil. Kecil. Lagi kecil. So bila lagi kecil, so jawapan dia apa? Kurang daripada ke lebih daripada? Kurang daripada. So 4,000 ni adalah kurang daripada 12,763 ataupun untuk murid DLP awak tulis less than. Alright. Boleh faham? Boleh Boleh. faham Okey, kalau boleh Boleh. faham, kita tengok soalan yang pertama. Siapa dapat jawapan, terus post jawapan. Tak payah tunggu lama-lama sebab yang ni senang. Okey, ready Ataupun cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa dekat awak tulis dekat bahagian chat. Masa tu dah habis, ramai-ramai tekan enter. Cikgu tak nak nanti awak tiru jawapan kawan. Kita tekan enter bersama-sama. Awak tekan enter bersama-sama. Okay, ready? Dah dapat jawapan, tulis dulu dekat bahagian chat. Tapi jangan tekan enter lagi. Masa yang cikgu berikan kepada anda adalah 20 saat. Boleh? Cukup tak 20 saat? Ke lambat nak type? Cukup. 30 saat lah. 30 saat lah. 30 saat. 30 saat. Cikgu bagi masa dekat awak untuk type. Okay, ready? Soalan yang pertama. Ini dia. 30 saat dari sekarang. Cukup 30 saat, awak terus post. Terus tekan enter. Sekarang awak type dulu. Okay, type dulu jawapan dia. Dah. Ini guna frasa. Ini guna frasa. Frasa lebih daripada ataupun kurang daripada. Okey, masa tamat. Sila post jawapan anda sekarang. Okey. Okey, so jawapan dia apa? Lebih daripada. Jawapan dia adalah More lebih daripada ataupun more More than. Okey, kenapa? Sebab apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kenapa jawapan dia lebih daripada? Sebab Sebab 87,000 Okey, ada siap. 5 digit. Kita dengar jawapan Hafiz. Okey, Hafiz, kenapa Hafiz? Sebab 87,000 ada 5 digit. Okay, this number 87,321 ada 5 digit. Yang sebelah dia ada 4 digit. So 5 digit lagi banyak daripada 4 digit. Okey, bagus. Itu penerangan yang cikgu nak. Itu penjelasan yang cikgu nak. Kalau cikgu awak tanya, awak boleh terangkan macam tu, dah boleh dapat TP4. Senang-senang dapat TP4. Okey, now jom get ready for the next question. Soalan yang seterusnya. Okay, ready soalan yang seterusnya. Okey, ini dia. Yang ni cikgu kurang sikit lah sebab ramai dah siap awal kan. Okay, 20 saat. 20 saat. Can I use full sentence? Can? Can. Boleh. Siapa yang just nak letak lebih daripada ataupun kurang daripada pun betul. Boleh je. Jangan post lagi jawapan Jangan post lagi jawapan. Cikgu, saya tersalah. Okay. Alright. Boleh post jawapan anda sekarang. Okay. Betul ke ni? Lebih daripada? Ya ke? Ya. Ada siapa-siapa nak volunteer explain? Sebut nama awak. Saya. Sebut nama. Mama Daniel. Okay, Daniel. Okay, Daniel, explain how do you know that answer? Oh, so those have the same digit, which is 4 digits. Okay, the first So number and the second number have the same amount of digit, which is how many digit? 4 digits. 4 digit. Ada 4 digit dekat sini. Alright. Okay. So how do you determine which one is bigger, which one is smaller? We look at the place value of thousands. So dia punya highest place value dia adalah 1,000. So the first number apa dia? 6. 6. The first number is 6. The second number? 3. 3. Okay, teruskan. Continue. So that means 6 bigger than 3. And that means 6,542 is more than 3,489. So dia punya jawapan adalah more than ataupun lebih
daripada. Okay, good job Daniel dan juga murid-murid yang lain berjaya jawab dengan betul. Tapi alamak, Zulaika, kenapa letak kurang daripada Zulaika? Dia salah. Tak salah. Sebab apa awak fikir kurang daripada? Mungkin awak boleh kongsikan macam mana awak boleh terletak jawapan kurang daripada? Tak pasti. Tak pasti. Tak pasti. Kita fokuskan yang ni Jawapan kita yang dekat sini, kita fokuskan yang ini. Fokuskan nombor yang pertama. Jangan fokuskan nombor yang kedua. Fokuskan nombor yang pertama. 6,000 lebih daripada 3,000. Kena macam tu. Kena fokuskan nombor yang berada di hadapan. Alright. Okay, so now ada lagi tak soalan? Okay, ada soalan terakhir. Ada lagi satu soalan. Okay. 20 saat 20 saat Get ready 20 saat. Cikgu bagi 20 saat saja. Okay, bagi cikgu letak partition dulu. Alright. Okay, get ready. Soalan yang terakhir for the first type. Untuk type yang pertama. Okay, go. 20 saat. Okay, masa tamat boleh kongsikan jawapan anda. Okay, kali ni siapa nak volunteer? Sebut nama. Cempaka. Okay, Cempaka. Okay, Cempaka terangkan macam mana nak dapatkan jawapan ni, Cempaka. Nombor yang pertama tu ada 4 digit. Ada 4 digit. Nombor yang kedua pun ada 4 digit. Ada 4 digit juga. Jadi kita tengok yang nombor rumah ribu dulu. Okay, rumah ribu dulu. Yang pertama 5. Okay. Yang kedua pun 5 juga. Okay. Tengok yang ratus pula. Kenapa kena tengok yang ratus? Sebab yang pertama dengan yang kedua tu digit dia sama. Oh, dua-dua sama. Okay, so kita tengok ratus lah pula. Okay. 4. Yang kedua pun 4 juga. Lepas tu tengok puluh. Okay, tengok puluh sama lagi. Aduh. Okay, puluh pula. Yang pertama 3. Yang kedua tu 7. Jadi 3 kurang daripada 7. Jadi jawapan dia kurang daripada. Kurang daripada. Ataupun? Less than. Okay, tanya Cempaka. Bagus, good job. Dan juga murid-murid yang berjaya jawab dengan betul. Ada tak yang salah kali ni? Okay, kali ni. Alright, tak ada salah. Bagus. Mi, Adam Syazan. Kenapa dengan Mi, Adam Syazan? Tengah berpuasa sekarang. Dia nak present. Oh, nak present. Tak apa, nanti lepas ni Adam kalau nak present sebut nama. Sebut nama dulu. Cikgu dengar nama siapa yang kena sebut dulu, cikgu akan panggil nama dia. Alright? Tapi untuk jenis yang pertama ni dah settle. Sekarang kita tengok jenis yang kedua. Okay, untuk jenis yang kedua, kalau jenis yang pertama kita gunakan frasa. Kurang daripada, lebih daripada, more than or less than. Untuk jenis yang kedua ni kita menggunakan simbol. Okay, kalau simbol lebih daripada tadi macam mana? Tajam tu ke kanan ke kiri? Kalau lebih daripada? Tajam dia. Kanan. Tajam dia ke kanan. Ini adalah lebih daripada. Kalau kurang daripada, tajam dia akan ke kiri. So, kenapa tak dipadam? Alright, so dia tak bagi padam pula. Okay, so untuk ni 3,400. 3,000 dengan 300. So 3,000 ni lebih daripada ke kurang daripada? Lebih. Lebih daripada. So jawapan kita mestilah tajam tu ke kanan. Alright, boleh? Boleh Okay, so now let's move on to the first question. Kejap cikgu try keluar dulu kejap. Mana tahu dia okey. Okay, get ready untuk soalan yang pertama Okay, get ready untuk soalan yang pertama. Soalan ni cikgu bagi masa 15 saat je lah. 15 saat pun lama ni juga rasa. 15 saat. Okay, soalan yang pertama. 15 saat dari sekarang. Dah. Okay, boleh post jawapan anda sekarang. Kita tengok sikit. Oops. Okay, Iris tekan Iris. Yang simbol satu lagi tu. Alright. Okay, semua betul. Yang ni kita tak payah bincang lah. Kita terus. Okay, so jawapan ni adalah
kurang daripada yang simbol dia tajam belah kiri tu. Alright, okay. So now kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Kurang daripada. Ini simbol dia. Soalan seterusnya. Cikgu kurangkan lagi masa kepada 10 saat. Cikgu kurangkan lagi masa kepada 10 saat. Supaya lagi pantas awak berfikir. Okay, soalan yang kedua, go. 10 saat. Okey, boleh pause sekarang. Okey, kita tengok sikit. Alright, okey. So jawapan dia adalah Kurang daripada. kurang daripada 5,000, kurang daripada 7,000. So simbol dia adalah tajam ke kiri. Tajam tu di sebelah kiri. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Okey, go. 10 saat juga. Dah. Okey, boleh pause sekarang. Tengok jawapan dia. Lebih daripada. Okey, Anur typo Anur. Okey, so 9,000. Okey, kalau kita tengok kalau kita tengok dekat sini. Kalau tengok semula dekat sini, bilangan digit dia sama. 4, 4. Nombor pertama sama. 9, 9. Kedua pun sama. Sifar, sifar. Ketiga dah tak sama dah. So 5 lagi besar daripada 1. 5 lagi besar daripada 1. So lagi besar. Besar daripada. So simbol dia tajamlah belah kanan. So itulah jawapan dia. Itulah jawapan untuk soalan yang ini. Senang susah untuk perbandingan nombor ni. Senang sangat. Alright. So kita dah habis kemahiran yang pertama. Sebenarnya untuk hari ni lah kita laju. Kita dah habis kemahiran perbandingan nombor dah. Kita dah masuk susunan tertib. Yang mana kita dah jauh meninggalkan dekat sekolah awak. Kalau boleh kita akan terus ke depan lah. Kita akan terus ke depan walaupun kelas kita seminggu sekali je. Tapi kelas awak dekat sekolah seminggu ada 3 kali. So cikgu harap kita dapat kejar lah. Tapi nak tahu laju ke slow bergantung pada awak. Kalau awak laju faham, awak cepat faham, lajulah. Kalau awak lambat faham, dia akan jadi sangkut sikit lah, slow sikit. Alright. Dia bergantung pada anda semua. Alright semua. Okay, untuk susunan tertib. Arrange numbers. Okay. Okay, siapa boleh bagi tahu apa yang dia tahu tentang susunan tertib ni? Susunan tertib ni kita dah belajar awak dah belajar daripada tahun 3 dah. So semua dah belajar dah. Ascending and descending. Okay, ascending dengan descending tu, itu apa tu? Ascending dengan descending tu apa? Tertib menaik dengan tertib menurun. Apa tu tertib menaik dengan tertib menurun? Apa dia tu? Nombor. Biggest to smallest. Apa tu biggest to smallest tu? Apa benda tu? Nombor Yelah, apa benda tu? Nombor dan susun dari kecil ke besar. Apa benda tu susun dari kecil ke besar tu? Apa benda tu sebenarnya? Tertib menaik, tertib menurun. Benda apa tu sebenarnya? Arrange numbers. Benda tu. Cepat, come on. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Yalah, cikgu tahu. Ascending, descending, tertib menaik, tertib menurun. From small to big, from big to small. Apa benda tu semua tu? Benda apa tu sebenarnya? Nombor. Okay lah. Apa ni? KB. J apa? J apa? Jenis. Kita ada beberapa jenis. Yang pertama sekali, yang atas ni adalah jenis. Ataupun jenis pula dah. Okey, jenis ataupun type. Kita ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah tertib menaik. Okey, tertib menaik daripada apa ke apa? KB. KB tu apa? Bukan Kota Baru kan? Kecil ke besar? Daripada kecil ke besar. Ingat berat badan je, nak senang. Tertib menaik daripada badan awak kecil sampailah badan awak besar. Itu adalah tertib menaik. So ini dia. Badan awak kecil, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar dan makin besar. So itu adalah kecil ke besar. Ini adalah tertib menaik from small number to a bigger number.
Okay. So jenis yang pertama tadi adalah tertib menaik. Jenis yang kedua kita ada Descending. Descending order. descending order ataupun tertib menurun. So kalau tertib menurun dia lawan lah. Dia berlawanan dengan tertib menaik. Berlawanan opposite to ascending order. So dia from bigger number to smaller number. So from bigger number to smaller number. Okay, setakat ni ini boleh faham Boleh. Okay, jom kita tengok contoh. Selalunya lah. Selalunya usually untuk soalan arrange numbers ni awak akan diberikan beberapa nombor. Tak kisahlah terpulang pada soalan, mungkin dia nak bagi awak 3, 4 nombor ke, 5 nombor ke, tapi paling kurang dia akan bagi awak 4. Paling kurang 4. Paling banyak dia akan bagi awak 5 nombor. So bergantung kepada orang yang buat soalan tu. Cikgu yang buat soalan tu. Alright. So, first kali you have to identify the keyword. Kena apa-apa nak jawab soalan mesti ada perancangan. Dalam matematik ini mesti ada perancangan. Cikgu nak awak supaya awak jadi seorang yang merancang. Bukannya tiba-tiba terus buat. Jadi seorang yang merancang. Okay. First sekali, apa kata kunci yang pertama? Ascending. No. Orange. Arrange. First sekali kita tengok susun. Okay. Dalam kepala kena ingat. Susun. Kita akan arrange number ni. Okay. Keyword yang kedua. Tertib naik. Tertib menaik. Nak susun macam mana? Bukan susun ikut suka hati. Susun ikut tertib menaik, ascending order. Okay, and then kena ingat. Tertib menaik ataupun ascending order from what number to what number? Nombor kecil ke nombor besar? Nombor kecil ke nombor besar. From smaller number to bigger number. So, fokus kita, ingat mesti rancang awak mesti rancang. Fokus kita adalah target. Target nombor paling kecil dulu. Okay, antara 4 nombor yang ada, tadi kita dah belajar. Tadi awak dah pun belajar comparison between two numbers. So sekarang awak dah boleh tahu dah. Nombor mana lagi kecil, nombor mana lagi besar. Sebab tu kita cikgu ajar awak comparison dulu. Bila dah ajar comparison, barulah kita akan move on kepada arrange numbers. Okay. Antara 4 nombor ni, yang mana paling kecil? Sebab fokus 98. fokus kita kecil. 98. Letak sini nombor 1. Letak dekat atas 98 tu nombor 1. Okay, antara 3 nombor, mana paling kecil? 748. Okey, good job. Antara 2 nombor yang tinggal, mana lagi kecil? 6,300. 6,000 jadi nombor 3, automatik 12,000 jadi nombor 4. Bila kita dah rancang, kita dah tick, okey ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4, barulah kita salin. Barulah kita tulis nombor. Ingat bila tulis nombor, hati-hati. Bila awak rasa soalan tu mudah, awak akan over excited. Bila over excited, ada masanya kita akan salah salin nombor. 5 jadi 8, 4 jadi 9. So, daripada jawapan salah terus jadi daripada jawapan sepatutnya jawapan betul terus jadi salah. And then ada murid buat dia tak letak benda ni. Koma dia tak letak. Kalau koma tak letak, betul ke salah? Salah. Sepatutnya salah. Kalau cikgu awak bagi betul tu sebenarnya cikgu awak kesian je tu kat awak. Mungkin awak dah terlalu banyak soalan salah. So dia bagilah betul. Ataupun cikgu awak kesian lah. Kesian. So sepatutnya mesti kena letak tanda koma. Alright. Jangan pergi lukis balik. Benda ni. Tak nak. Tak payah lukis. Tak payah lukis balik benda ni. Awak just letak tanda koma saja. Senaraikan saja. Alright. Boleh faham? Boleh faham kah? Boleh faham. Ada sebarang pertanyaan? Tak. Okey. Awak nak berapa saat? Nak berapa saat soalan ni? 30. 10. Okey, kita bermula dengan 1 minit dulu lah. Kita bermula dengan 1 minit dulu. Okey, soalan ni ada 3 soalan. Dia ada beberapa jenis. Kita jenis yang pertama dulu. Buat jenis yang pertama dulu. Okey, jenis yang pertama ni disebabkan mudah, cikgu bagi 45 saat lah, 45 saat. Okey, 45 saat Okey, ready semua 45 saat, baca betul-betul soalan. Yang ni cikgu letak kat bawah dulu. Okey, ready? 45 saat dari sekarang. Sekejap. Oh, dia dah tulis dah. Okey, go. 45 saat. Okay, tengok betul-betul. Apa kata kunci dia? Tertib yang mana satu, menaik ke menurun? Kalau menaik daripada apa ke apa, kalau menurun daripada apa ke apa?
Done. Okay, time's up. Boleh post jawapan anda sekarang. Okay, yang mana yang dah explain tadi, kita hold dulu kita bagi murid-murid yang belum explain lagi. Tadi yang sudah siapa? Daniel, Cempaka. Siapa lagi yang sudah? Hafiz Daniel, Cempaka, Hafiz. Alright. Okay. So now, untuk soalan ni. Siapa nak volunteer sebut nama? Paris. Okay, Paris. Okay, Paris. Kita bagi Paris dulu. Okay, Paris, terangkan how you got the answer for this question. Start from beginning. From identifying the keyword. Okay, the keyword is arrange. The Okay. first keyword is arrange. The second keyword is ascending order. Tertib like. So we need to arrange the numbers in ascending order. So So the ascending order daripada mana ke mana? kecil ke besar. Kecil ke besar. Okay, teruskan. Okay, so first the smallest number is 98. So 98 is number 1. And 216 is number 2. 4,837 is number 3. And 10,000 is number 4. Okay, so baru kita list down. So the first number is 98, 98, 216, 4,837 dan juga last kali 10,543. Okay, bagus. Tahniah Paris dan juga murid-murid yang betul di bahagian chat. Tengok betul ke salah semua. Okay, semua betul. Good job. Bagus. So now kita move on kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Alright. 45 saat jugalah. Cikgu bagi 45 saat supaya awak tak terlalu rushing untuk tulis nombor tu. Nanti takut salah pula. Okay. Alright, ready? Soalan yang kedua. Okay, go. 45 saat dari sekarang. Okay, time's up. Boleh post sekarang jawapan anda. Okay, come on yang lain. Okay, untuk soalan kali ni siapa nak volunteer? Yang belum lagi. Siapa nak volunteer? Ada tak yang nak volunteer? Kalau tak ada, cikgu panggil nama je. Ada? Okay, kalau tak ada yang pakai akaun Rahayu Mahathir siapa? Rizky Fayat? Yang pakai akaun Rahayu Mahathir. Okay, tak ada respon. Mungkin ada masalah mic. Lepas tu. Anur? Anur boleh explain Anur? Macam mana awak dapatkan jawapan? Dia kata dia send the order. Dia suruh kita cari nombor besar hingga nombor kecil. Okay, besar ke kecil. Okay, so kita fokus yang besar lah. Alright. Okay, yang paling besar. Go. Ya 352-020-21. Okay, so macam mana nak sebut ni? 352-020 ni? 35 Macam mana nak sebut? 352 352 ni 352,000. Lepas tu Okay, teruskan. Tak apa. Teruskan Anur. Lepas tu nombor 2
Misal 18,430 18,430 dengan 2780. Okey, ini nombor yang 3. ketiga 2780. Dengan And then yang ni automatik jadi nombor 4. So nombor yang pertama kita ada adalah 352,020. Ini nombor yang pertama. Nombor yang kedua yang kita akan dapat adalah 18,430. Nombor yang ketiga 2,780 dan juga nombor yang keempat adalah 760. So ini adalah susunan ikut tertib menurun, descending order. Okey, terima kasih. Anur, bagus. Alright, so jap. Cikgu tengok kenapa ramai jawapan salah. Okey, Cepaka kenapa salah Cepaka? Terbalik. Terbalik. Kena hati-hati Hafiz Uzai pun sama juga Hafiz. Macam mana boleh terbalik Hafiz? Lupa nak tengok instructions. Tak baca soalan kan? Betul tak? Iris Farisha. Terbalik juga. Macam mana boleh terbalik? Sebab apa terbalik? Tak baca title. Tak baca betul-betul. Okey, Adam Syazan. Saya dah betulkan dah. Saya silap baca. Salah baca. Kena hati-hati Nampak mudah kan? Okey, Wan Zulaika. Sama terbalik. Terbalik. Okey, ramai ni yang terbalik ni. Okey. So awak kena baca soalan betul. Kena baca soalan betul-betul. Nampak soalan tu macam mudah Tak nampak soalan tu macam mudah tapi baca betul-betul. Baca betul-betul sebab tu cikgu cakap identify the keyword. Kenal pasti kata kunci dia. So bila awak kenal pasti kata kunci, jumpalah soalan macam mana sekalipun, awak takkan salah. Melainkan awak salah kira. Tapi kalau awak dah baca betul-betul, masih salah lagi, sama ada dua je. Awak salah buat ataupun awak tak tahu. Ya, itu je. Alright? Okay, tak apa. Okay. Cikgu harap jangan terlalu ramai yang chatting jangan chatting dekat bahagian ni. Bahagian chat ni hanya untuk jawapan saja. Jangan chatting. Alright, okay. So now jom kita move on pada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. Ini soalan yang kedua Indah. So ini adalah soalan yang terakhir Soalan yang terakhir untuk jenis yang mudah. Jenis yang pertama. Okay. Soalan yang terakhir untuk jenis yang mudah. Sama juga. Cikgu akan bagi dekat awak 30 saat. Untuk ni cikgu kurangkan kepada 30 saat. Okay, ready? So kena pantas lah. Tapi jangan typo pula. Okay, ready go. Baca soalan betul-betul Tengok betul-betul. Baca soalan betul-betul. Identify the keyword betul-betul. Kenal pasti kata kunci betul-betul. Okay, masa tamat. Come on. Okay, ada siapa-siapa nak volunteer yang belum lagi? Nak volunteer untuk explain? Ada tak? Kalau tak ada, cikgu pilih. Okay, cikgu pilih Okay, cikgu pilih Sofia. Boleh Sofia terangkan macam mana dapatkan jawapan Sofia? Izara Sofia. Ada masalah mic. Okay, mungkin ada masalah mic. Okay, tak apa, kita tunggu. Kita bagi dekat Iznaufal. Ya. Okay, Iznaufal, terangkan macam mana awak dapatkan jawapan Iznaufal. Mula nombor 30,007. Kata kunci dia apa? Tertib menurun. Descending order. Alright. Okay, kejap
Okey, tertib menurun daripada apa ke apa? Besar ke kecil. Daripada besar ke kecil. Okey, so kita fokuskan yang besar. Okey, go. Teruskan. 37,000 1,200 So ini nombor apa? besar. Nombor 1. Okey, nombor 1. satu. So nombor 2? 1,200 nombor 2. Alright. 900 nombor 3. Okey. 50 nombor 4. Alright. So bila kita susun balik, inilah dia. So nombor yang pertama kalau ikut tertib menurun 37,000, 1,200, 900 dan last sekali adalah 50. Okay, good job. Good job Izzafar dan juga murid-murid yang betul. Tengok jawapan salah tak? Ada tak yang salah? Okay, bagus. Tak ada yang salah. Semua betul. Cuma kena ingat bilangan sifar kena cukup. Bilangan sifar kena cukup. Pastikan bilangan sifar cukup Pastikan bilangan sifar cukup. Okay, boleh Adam Syazan. Boleh. Alright, okay. Now jom kita move on kepada jenis yang kedua. Okay, jenis yang kedua dia tadi bilangan digit sama. So awak dah tahu dah macam mana kan? Apabila bilangan digit sama, macam mana kita nak tentukan nombor tu lagi besar lagi kecil? Okay, sekarang kita tengok. Kata kunci yang pertama dia adalah susun. Kata kunci yang kedua dia adalah ascending order. Tertib menaik. Tertib menaik daripada kecil ke besar lah. Kita fokuskan yang kecil. Bila awak tengok ni, okay, bila awak tengok ni, ini 4 digit. Ini 4 digit. Ini pun 4 digit. Ini pun 4 digit. Ini pun 4 digit. So, yang mana satu paling kecil? Bila kita dah tahu dah 4 digit, kita akan bandingkan nombor yang pertama pada nilai tempat yang paling kecil. Sekejap Alright. So, antara 7, 6, 3, 9, yang mana satu paling kecil? 3. 3. So, yang ni akan jadi nombor 1. Okay. Antara 7, 6, 9, yang mana satu paling kecil? 6. 6, 6, Ini 6. akan jadi nombor 2. Antara 7 dengan 9, yang mana 7. satu lagi kecil? 9. Baik, 7 lagi kecil. Dan 9 automatik lah ini akan jadi nombor 4. So, bila dah rancang macam tu, barulah awak boleh tulis dengan hati yang tenang. Takkan ada salah. Melainkan jangan salah-salah nombor. So, ni nombor yang pertama, nombor yang kedua, nombor yang ketiga, dan last sekali adalah nombor yang keempat. Nah, senang je. First sekali tengok bilangan digit dia. Kalau bilangan digit dia sama, tengok bandingkan pula dengan dia punya digit pada nilai tempat yang paling besar. Alright. Untuk soalan ni cuba bagi 1 minit lah. 1 minit dekat awak. Supaya awak tak typo ke apa ke. Okay, 1 minit untuk selesaikan soalan ni. Alright. Okay, ready? Okay, go. 1 minit untuk soalan ni. Okay, boleh post sekarang. 1 minit lah. Cikgu pun tercakap. Adam Syazal lah ni. Okay, tak apa. 1 minit. Tak apa. Siapa yang dah terpost tu post je. Tak apa. Cikgu pun lupa cikgu bagi awak 60 saat. Okay, dah boleh post jawapan anda sekarang. Okay, come on. Okay. Sebab Adam Syazan post kan. Adam Syazan terangkan Adam Syazan. Macam mana dapatkan jawapan? Adam Syazan? Adam mic okey tak Adam? Okay, mungkin mic tak okey. Kita bagi Hanan. Hanan boleh Hanan? Hanan? Hanan.
Okey, Hanan pun ada masalah juga. Okey, kita kembali kepada Izara Sofia. Boleh Izara? Izara Sofia. Mic okey ke? Okey. Wan Zulaika. Boleh. Okey, Wan Zulaika. Akhirnya. Terangkan Wan Zulaika macam mana awak dapatkan jawapan start daripada mula. Clue dia tertib menaik. Tertib menaik. Tertib menaik daripada apa ke apa? Daripada kur, kecil hingga Kecil. ke besar. Kecil ke besar. Okey, teruskan. Lepas tu tengok mula-mula nombor dua. Okay, kenapa awak kena tengok nombor 2? Kenapa kena tengok 2? Sebab apa? Mula-mula tengok nombor 1. Tengok nombor 1. Kenapa kena tengok nombor 1? Okay, first cikgu nak tanya Zulaika. Ada berapa digit ni semua ni? 3. Okay, so nombor pertama ada 3 digit. Nombor kedua? 3. Okay, teruskan. Nombor ketiga 3. 3 digit. Nombor keempat pun 3 digit. So bila bilangan digit dia sama, apa nak buat? Apa nak buat? Mula-mula kita kena tengok 216. Okay. So kita nak tengok digit yang mana? Macam mana kita nak tahu nombor tu kecil ke besar? Kena bulatkan nombor 2. Okay, kenapa kita bulatkan 2 bukan 6? Sebab dia Sebab nilai tempat paling besar adalah ratus. Sebab tu kita bulatkan 2. Awak kena bulatkan digit yang pada nilai tempat yang paling besar. Okay, so yang ni bulatkan 2. Yang ni? Yang ni bulatkan 1. 1. Tu 8. 8, okay. Lepas tu yang ketiga tu bulatkan nombor 1. Alright. Nombor keempat tu bulatkan nombor 5. Okay. Seterusnya? Macam mana nak tahu? Sebab nombor 216 tu 200 tu ialah nombor kedua dalam paling kecil apa? Antara 2, 8, 1, 5 ni. Mana satu paling kecil? 194. 194. So yang ni akan jadi nombor 1. Nombor kedua 216. Okey, sebab 2 lagi kecil daripada 8 dengan 5 lagi. Seterusnya? Nombor 3 539. Okey, sebab 5 lagi kecil daripada 8. So automatik lah yang ni akan jadi nombor 4. 4. So dapatlah susunan awak daripada kecil ke besar? 194. Lepas tu kita ada 216. Lepas tu kita ada 539. Dan last sekali adalah 817. Okey, terima kasih Zulaika, Tahniah dan juga murid-murid yang berjaya jawab dengan betul. Kita tengok ada yang salah tak? Daniel. Daniel macam mana boleh salah terbalik Daniel? I forgot to read the question, so I just You forgot to read the question. So you think? I check the answer again. The correct answer. Okay, so next time kena baca. You have to read carefully. Okay, alright. So kena hati-hati Nampak soalan mudah tapi soalan mudah tu kena baca soalan betul-betul apa yang dia nak. Supaya kita boleh jawab apa yang dia nak. Okay, buat air. Buat air senang ke susah? Awak nak buat air? Senang je. Contoh awak nak buat Milo ais ke, teh ais ke, kopi ais ke, senang je nak buat. Tapi kalau contoh orang tu minta Milo, orang tu minta coklat, orang tu minta air coklat, awak bagi air teh, boleh tak? Tak boleh. Orang tu minta air coklat, awak bagi air teh, mana mau. Kalau awak minta air sirap, cikgu bagi dekat awak air oren, okey tak? Tak okey. Mana okey, awak waktu tu hari tu awak nak minum air sirap. Saya nak minum air sirap. Saya nak air sirap. Saya tak nak oren. Tak boleh. Awak minta air sirap, kena dapat air sirap. Yang ini soalan dia minta tertib menaik, kena bagi tertib menaik. Kena baca soalan betul-betul. Jangan beritahu pasal air cikgu. Yalah baru awal lagi dah sebut pasal air ni. Aish.
Memang mengganggu gugat keimanan ni. Okey, jangan pergi tandas pula. Jangan pergi tandas buka air nak ambil air semayang tu. Telia je. Alright. Okay, so now kita move on kepada soalan seterusnya. 1 minit. Cikgu bagi masa 1 minit 1 minit untuk soalan yang seterusnya. Sabar. Relax. Sabar. Okay, go. Soalan yang kedua. Okay, go. Kali ni nombor lagi banyak. Nombor lagi besar. So, kena hati-hati. Okay, masa tinggal beberapa saat lagi. Cukup masa 60 saat baru post jawapan. Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Okey, kali ni cikgu nak panggil siapa? Cikgu nak panggil Iris. Iris boleh, Iris? Ya. Iris boleh terangkan macam mana awak dapatkan jawapan, Iris? Terus kita tengok kat digit yang pertama tu. Okey, kalau baca soalan ni minta apa, Iris? Minta susun nombor. Susun nombor ikut apa? Tertib menurun. Dia nak tertib menurun ataupun descending order. So kalau tertib menurun ni daripada nombor apa ke nombor apa? Nombor pembanyak sampai nombor paling kecil. Besar ke kecil. Okey. So, cuba bagi tahu nombor pertama, kedua, ketiga, keempat ni ada berapa digit? Ada 5. 5. So yang ni pun 5. semua 5 digit. So kalau semua 5 digit apa nak buat? Tengok dekat nombor depan je. Tengok nombor depan dia. Rumah apa? Nombor depan dia rumah apa ni? 10,000. So yang ni kita tengok 1. Okay, ni 9, ni 4, ni 6. Okay, teruskan. Iris. Nombor 1 46,150. Ni nombor 1. Yakin? Yakin, okey. Nombor 2? 63,800. Yang ni? Okey, sekarang cikgu tanya Iris. Okey. Kita nak susun daripada besar ke kecil kan? So kita fokus yang besar kan? Okey, cuba Iris tengok. 1, ni 1, ni 9, ni 4, ni 6. Mana paling besar? 18. Yang mana cikgu tanya, yang mana paling besar antara 1, 9, 4, 6. Nombor yang cikgu bulat ni. Cikgu bulatkan 1, 9, 4, 6. So antara 4 nombor ni yang mana paling besar? 1 lagi besar? 9. 9 lagi besar. So 9 ni automatik akan jadi nombor 1. Okey, antara 1, 4, 6 mana lagi besar? Antara 1, 4 dengan 6 mana lagi besar? 18. Tak, Iris cuma tengok. Iris dan juga murid-murid yang lain cuma tengok nombor yang cikgu bulat saja. Tengok nombor yang cikgu bulat saja. Sekarang ni tengok 1, 4 dengan 6. 1, 4 dengan 6 mana lagi besar? Iris cuma ada pilihan 1, 4, 6. Mana lagi besar?
Of 6. course lah 6. 6 akan 6 lagi besar. So 6 ni akan jadi nombor 2. Okay, so 6 dah tak ada. Okay, antara 1 dengan 4 mana lagi besar? Aris. 1. 4 lagi besar. 4 nombor 4 lagi besar daripada 1 sebab 4 ada lagi banyak. Cuba awak andai katalah Iris ataupun murid-murid yang lain, cuba awak bayangkan awak ada 4 kereta, kakak awak ataupun abang awak ada 1 kereta. Siapa lagi banyak? Awak yang ada 4 kereta lah lagi banyak. So 4 lagi besar daripada 1. So 4 nombor 3. So yang ni akan jadi nombor 4. Okay, so yang nombor yang pertama sepatutnya adalah 90,532. Nombor yang kedua 63,085. Nombor yang ketiga 46,150. Dan juga nombor yang keempat adalah 18,430. Inilah jawapan kita apabila kita susun ikut tertib menurun. Daripada besar dia terus ke kecil. Macam tu. Alright, okay, tak apa. Tak apa Aris. Kerana mencuba bagus-bagus. Bukan senang nak cuba tu. Alright. Okay, kita tengok. Cepaka kenapa salah Cepaka? Cepaka. Dah silap tapi dah betulkan. Awak salah baca ke apa? Salah baca soalan ke? Hafiz? Hafiz? Sama. Salah juga. Okay, kena hati-hati yang lain. Hati-hati Okay Daniel. Kena hati-hati So nampak soalan mudah. So nasihat cikgu tolong baca soalan betul. Tolong baca soalan betul-betul tolong. Okay. So last soalan untuk jenis yang kedua ni. Last soalan untuk jenis yang kedua. Sebab kita akan ada jenis yang ketiga yang mana jauh lebih susah lagi. Alright. Okay. Jenis yang ketiga. Okay, ready? Okay, go. 1 minit. Cikgu harap kali ni betul lah Harap kali ni semua betul. Tak ada yang salah. Baca soalan betul-betul. Baca soalan betul-betul. Awak anggaplah ibarat macam kalau awak tak baca soalan, awak akan sesat jalan. Kalau awak tak baca soalan ataupun panduan tu betul-betul, awak akan sesat jalan dan takkan jumpa jalan pulang. Anggaplah macam tu. Hai, belum lagi Iris. Enam puluh saat. 60 second. 60 second. Okay, get ready. Okay, boleh post jawapan anda sekarang. Okay, lepas ni cikgu akan bagi dekat Daniel untuk soalan lepas ni. Sekejap, tadi okay. Cikgu nak panggil siapa yang belum lagi ni. Arisa Damia. Arisa? Ya. Okay, Arisa boleh terangkan macam mana awak dapatkan jawapan Arisa? Sekarang. Mula-mula tengok dia punya soalan dia. Dia punya kata kunci dia susun dengan tertib menurun. Okay. So kalau tertib menurun daripada apa ke apa? Kalau tertib menurun, besar ke kecil. Besar ke kecil. So kita fokuskan yang besar lah. Alright. So macam mana nak tahu nombor mana lagi besar? Tengok nombor depan dia. Kenapa kena tengok nombor depan dia? Sebab nombor depan tu digit paling besar. Satu lagi adalah sebab semua ni bilangan digit dia sama. That's why kita kena tengok nombor depan dia. Okay, so kita tengok nombor rumah ribu. Okay, teruskan. Kalau kita tengok nombor 7 paling besar. So yang ni jadi nombor 1. Okay, teruskan. Lepas tu nombor 6. Nombor 5. Okay. Nombor 3.
Okey. Okey, bacakan apa lepas dah susun. Nombor pertama apa? 7 7,000. 7,090. Alright. 6,010. Mhm. 5,020. Okey. 3,080. Alright. So itulah dia. Okey, tanya. Bagus. Risa Jamia dan juga murid-murid yang lain. Okey, ada tak yang salah? Ada tak yang buat salah untuk soalan kali ni? Jom kita tengok. Okey, tak ada. Okey, good job. Okey, good job. Kita akan teruskan untuk jenis yang terakhir. Jenis yang terakhir. Tak tahu sempat ke tak kita nak belajar nombor genap, nombor ganjil. Even number and odd number. Mungkin ni adalah soalan, ini adalah kemahiran yang terakhir lah, jenis yang terakhir dan juga kemahiran yang terakhir yang awak akan belajar hari ni, insyaAllah. Okey, untuk jenis yang ketiga ni. Tadi cikgu dah tunjuk dah tadi. Untuk jenis yang ketiga ni, kalau awak tengokkan betul-betul of course lah, mula-mula kita akan tengok soalan tertib menaik daripada kecil ke besar. Ini mesti kena tengok punya. Ini mesti kena tengok kata kunci dia. Dia susun, iaitu tertib menaik kecil ke besar. Okey, bila kita nak susun, kita tengok nombor ni. Oh, ni 4 digit. Ini pun 4 digit. Ini pun 4 digit. Ini pun 4 digit. Bilangan digit dia sama. Kita tengok nombor yang pertama pula. Oh, tapi kenapa bilangan digit yang pertama ni tak sama? Okey, jap cikgu tukar. Sekejap Contoh dia lain. Okey, cikgu letak sini semua. Semua 7. Okey. Kalau tidak tak kena. Alright. Okey, kita tengok Okey, bila dah bilangan digit dia sama, dia punya apa? Dia punya, kita tengok digit yang pertama pada nilai tempat paling besar, iaitu nilai tempat ribu. So, 7. 7. 7. 7 pun sama juga. And then kita tengok kalau digit pertama pun sama, tengok pada digit yang kedua. Ni 8, ini 7, ini 4, ini sifar. Dia susun ikut tertib menaik kecil ke besar. So antara 8, 7, 4 sifar, yang paling kecil adalah sifar. So ini akan jadi nombor 1. Antara 8, 7, 4. Okey, paling senang kalau siapa yang pening kepala, keluarkan terus 8, 7, 4, 1 8, 7, 4, 1. 4 sifar. Okey. Sifar dah settle. So yang paling kecil adalah 4. So ini nombor 2. Settle. Okey, paling kecil antara 8 dengan 7, 7. So ini nombor 3. Settle. Dan last sekali automatik ini adalah nombor 4. So barulah kita susun. Nombor yang pertama adalah 7,013. Nombor yang kedua 7,486. Yang ketiga 7,712 dan juga yang keempat 7,854. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh Senang susah? Senang. Tapi kena hati-hati. Kena hati-hati. Hati-hati. Kalau tak hati-hati, habislah. Alright semua. Untuk soalan kali ni, cikgu bagi masa 1 minit cukup 1 minit. Tak boleh lama sangat soalan-soalan mudah je ni. Okey. Ready soalan yang pertama untuk hari ni. Untuk yang ni. Okey, ready? Okey, go. Soalan yang pertama. 1 minit. Okay, pastikan baca soalan betul-betul. Kadang-kadang awak tahu nak susun. Tapi disebabkan tak baca soalan ataupun salah baca soalan ataupun lupa tertib menaik tu daripada apa ke apa, habis. Okay, yang ni ada 1, 2, ada 5 soalan Ada 5 soalan. So ada ramai boleh try. Okey, masa tamat. Okay, sila post jawapan anda sekarang.
Okay. Tadi cikgu janji dengan Daniel. Okay. Daniel. Okay, Daniel terangkan Daniel. Macam mana nak dapatkan jawapan untuk soalan ni Daniel? Okay, so we have a same digit, right? Which is 3 digits. Okay, 3, 3, 3, 3. Okay, so we look at the place value of hundreds, and those are the same. So we have to look at the place value of tens. So it's now different. And the first one should be 9 Why 9? because it's bigger. What apa yang question nak? Huh? What is the how you choose? Why you choose 9? Because it's the ascending order. So we pick one Ascending order from from kecil to besar. smaller number to bigger number. So yang paling kecil, which one is the It's one. smallest? It's one. Okay. And then 3, Okay. and then 6, and then 9. 9. No, 6. Oh, 6. Okay. So this one is number 3. And it's now 4. So Okay. it says that we have to arrange the numbers in ascending order, right? Mm-hmm. So the first should be 416, Mm-hmm. and the second one should be 438. Mm-hmm. The third number is 463, Mm-hmm. and the last one is 496. Okay, good job. Good job Daniel. And the rest. Okay, siapa yang dapat jawapan yang betul? Ingat ascending from smaller number to bigger number, daripada nombor kecil ke nombor besar. Okay, tengok ada yang salah. Okay, tak ada. Okay, boleh Hafiz, boleh. Boleh pergi je. Alright, so now we move on to the question number 2. Soalan yang kedua. Okay, ready semua? Sama juga 1 minit. Okay, ready? You go, 1 minit dari sekarang. Testing. Okay, masa tamat. Boleh post jawapan anda sekarang. Okay, tadi yang minta siapa? Paris minta after Daniel. Okay, Paris boleh terangkan macam mana dapatkan jawapan untuk soalan ni, Paris? Okay, so first we look at the keyword. The keyword is descending order. Descending order is from big to small. Mm-hmm. So here we see there's different number. 98, 91, 94, 95. We see the we don't see the 100,000 punya place value because it's all same. Mm-hmm. We see the 10,000 place value because it's different. Mm-hmm. 8, 1, 4, 5. So the first. So 98 is the number 1 because they said descending order is from big to small. Mm-hmm. And 95 is number 2. 94 third.
91 is 4. Okay, susun. Yeah. Susun. Big small. 98,430. 95,805. 805. 85. 85, okay. 94,150. And the last one is 91,532. Alright. Okay, good job, Paris. And well done to all of you. Okay, kita tengok jawapan. Okay. Kadang-kadang kalau awak tengok dah tahu sama kan. Contoh, 5 digit, 5 digit, 5 digit, 5 digit. So boleh buat perbandingan macam ni. 98, 91, 94, 95. So mana satu lagi besar? Boleh. Kadang-kadang ada orang dia tengok 8 saja, 8, 1, 4, 5. Kadang-kadang ada orang dia tengok 98, 91, 94, 95. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, question number 3. Okay, tadi kita akan habiskan soalan sampai soalan yang kelima. Okay. So untuk next skill kita akan belajar pada minggu depan. Okay, soalan yang ketiga, 1 minit dari sekarang. Okey, masa tamat. Boleh pos jawapan anda sekarang. Okey, ada siapa-siapa lagi yang teringin nak volunteer lagi? Yang masih belum? Yang masih belum lagi? Ada siapa-siapa nak volunteer lagi? Izara Sofian nak cuba ke? Hanan ke? Fayat ke? Fayat mic rosak. Okay, Cepaka nak cuba Cepaka? Boleh? Okay, Cepaka. Okay, teruskan Cepaka. Terangkan. Semua mula-mula kita tengok kata kunci dia. Okay. Kata kunci dia tertib menurun. Okay, tertib menurun. Daripada nombor besar ke nombor kecil. Semua nombor yang dia bagi ada 4 digit. Jadi kita tengok nombor yang pertama. Semua nombor 5. Semua sama. Okay, kalau awak tak nak bulat, kalau sama, awak just tick saja. Okay, semua sama. Okay, alright. Seterusnya. Teruskan. Kalau nombor semua tu sama, tengok yang kedua pula, rumah ratus. Yang pertama kita tengok nombor paling besar dulu. Okay. Nombor paling besar 9. Jadi 9 yang pertama. Yang kedua 5. Nombor yang kedua. Okay, seterusnya. Yang ketiga nombor 3. Okay, ni yang ketiga. So ini automatik akan jadi nombor yang keempat. Okay, bacakan jawapan dia. Okay. Yang pertama 5,980. Yang kedua 5,510. Okay. Yang ketiga 5,320. Alright, last sekali. Yang keempat 5,090. Okay, so itulah dia untuk jawapan bagi soalan yang
3. Okey, tahniah Cepaka, bagus. Good job. Dan juga murid-murid yang lain. Ada yang salah tak? Okey, cikgu harap tak ada yang salah. Iris Fadisha. Iris Fadisha buat 5, 9, 5, 3, 5, 5. 5, 3 tu sepatutnya adalah nombor yang ketiga. Sebab 5 lagi besar daripada 3 5 lagi besar daripada 3. So 5, 5, 1, 0. 5,510 tu mesti jadi nombor yang kedua. Nombor yang ketiga adalah 5,320. Okay, tengok ada ke tak yang salah? Okay. Alright, yang lain okey Okay. Okay, menangkan sekarang dah pukul 10.01. Sekejap, cuba tengok sekejap. Cuba bagi soalan yang terakhir. Ada 4 soalan je. Ni soalan yang sama. Okay, soalan yang terakhir Soalan yang terakhir. Okey semua. Soalan yang terakhir. 30 saat. 30 saat. 30 saat. So, kena pantas. Okay, soalan ni cikgu akan terang Okey, boleh post jawapan anda sekarang bagi yang dah siap. Come on, kena laju sikit. Okey, sambil-sambil awak post jawapan kita tengok. Okey, untuk soalan kali ni dia minta tertib menaik daripada kecil ke besar dan fokus kita adalah nombor kecil. Dan kalau anda tengok nombor pertama, nombor kedua, nombor ketiga dan juga nombor yang keempat ada 4 digit. Semuanya bilangan digit yang sama. So bila bilangan digit sama, kita tengok nombor yang pertama. Tengok nombor yang pertama pun sama juga, iaitulah 8. So bila dah sama, kita tengok nombor yang kedua. Tengok nombor yang kedua pun sama juga, iaitu 7. Lepas tu apa nak buat? Tengok nombor yang ketiga pula lah. 4 ada, okey tak sama. 9, 5, 1. Ingat kita nak susun daripada kecil ke besar. So fokus kita adalah kecil. Okay, so yang antara semua ni 4, 9, 5, 1 yang paling kecil adalah nombor 1. So ini nombor akan jadi yang pertama. 4, 9, 5. Yang paling kecil adalah 4. So ini akan jadi nombor 2. 9 dengan 5. Yang paling kecil adalah 5. So ini akan jadi nombor 3 dan automatik ini akan jadi nombor 9 pula dah. Nombor 4. Okey, so dan apabila kita susun daripada tertib daripada kecil ke besar, nombor yang pertama adalah 8,716. Yang kedua kita ada 8,743. Yang ketiga kita ada 8,753 dan yang terakhir adalah 8,795. So inilah dia susunan mengikut tertib menaik daripada kecil ke besar, ascending order. Okey, kita tengok jawapan semua. Kita tengok jawapan daripada atas. Kita tengok sikit. Okey, Izara Sofia tertib menaik daripada kecil ke besar. So daripada kecil ke besar, so bila kita bandingkan, 1 tu lebih kecil dekat rumah puluh tu. Rumah 1,000 dengan rumah ratus tak boleh bandingkan sebab sama. So kita bandingkan dekat rumah puluh. So 1 tu lagi kecil, so 1 tu mesti berada di depan. Ingat tertib menaik kecil ke besar. Alright. Okay, so itulah dia pelajaran kita pada hari ini. Kita dah belajar dua kemahiran. Yang pertama adalah bandingkan nombor, comparison between two numbers. And then kita dah pun belajar macam mana cara nak susun, arrange numbers, susunan tertib. So macam mana? Senang susah? Boleh faham tak? Cikgu Amar kalau ajar memang senang faham. Alhamdulillah lah kalau macam tu. So sekarang ni masih topik awal. Topik awal ni masih topik senang-senang. Akan datang kita akan move on pada topik yang makin susah dan makin susah. Untuk kelas akan datang pada minggu hadapan, siapa yang berminat untuk join lagi pada sesi April boleh join, boleh bagi tahu mak ayah awak. Kita akan sambung dengan nombor genap, nombor ganjil, even number and odd number pada minggu hadapan dan topik-topik yang seterusnya. Okey semua, yang mana berpuasa teruskan berpuasa. Jangan buka puasa pula. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan. Ada sebarang pertanyaan tak sebelum kita habis? Tak ada. Ada. Okey, kalau tak ada, jaga diri semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye-bye. Okey, bye-bye semua. Terima kasih. Bye.